آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis yang termulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjadi hamba-hamba Allah, untuk kita bawa balik ke kampung kita. Kampung kita bukan Batu Enam, kampung kita bukan kampung, kampung kita bukan Tanjung Tualang, bukan Batu Gajah. Kampung kita ialah akhirat. Semua kita ini adalah warga negara akhirat. Semua akan balik nanti. Saya sekarang tinggal seorang saja. Tak ada lagi. Bapa tak ada, mak tak ada, adik tak ada, kakak tak ada, abang tak ada, isteri pun dah tak ada. Dah tinggal saya terkontek-kontek seorang. Anak-anak ada lagi. Ya. Apa dia? Ya. Terima kasih. Jadi soalnya kita ni pun akan menunggu giliran nak pergi ke sana. Siapa tak pergi-pergi angkat tangan. Saya nak tengok benar nak berapa orang. Semua orang akan pergi ke sana. Soalnya adakah kita cukup bekalan nak kita bawa balik? Allah dah perintahkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan itu ialah sifat takwa. Jadi kita takwalah, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, baru ada jaminan keselamatan dari Allah. Di dunia pun Allah jamin, di selagi akhirat pun Allah jamin. Jadi mari kita sama-sama buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Banyak perkara yang suruh, mayang 5 waktu suruh, berjemaah suruh, zakat suruh, naik haji disuruh, umrah disuruh, bersedekah disuruh. Semua disuruh kebanyakannya, yang baik-baik semua disuruh. Tadi tu Imam dah baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah. Maka kamu tidak diperintahkan oleh Allah melainkan membuat ibadah mukhlisin, yang ikhlas, dan kerana agama. Kerana agama aja yang kita buat, ya. Jadi mudah-mudahan kita masuk Ramadan itu selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di atas meja itu, atas kerusi itu, saya buat kalender. Kalender tu untuk pondok di Tapah tu. Nama pondoknya Pondok Al-Aminin, Lubuk Atak, Tapah. Kebetulan saya salah seorang terakhir mengajar tu, disuruh sama saya jual tu. Ya. Ditetapkan oleh pondok itu, harganya 3 keping RM10. Ya, bukan mesti beli 3 keping, sekeping pun boleh. Ya. Tapi kalau ambil 3 keping RM10, itu minimum. Nak lebih boleh tak? Boleh. Kalau ada lebih, InsyaAllah akan
disampaikan kepada pondok itu. Bukan untuk saya kupang tak ambil untuk insyaAllah ya. Tak habis pun tak apa. Banyak tempat lagi. Jadi boleh ambil satu. Berapa nak bagi satu pun boleh. RM1 boleh, sekupang boleh. Kalau tak cukup, saya cukupkan. Saya pun banyak duit tau. Boleh saya cukupkan insyaAllah ya. Kalau lebih, saya bagi kepada pondok. Tak ada untuk saya, sekupang tadi ya. Itu dah tu. Itu bukan kempen benar-benar tu. Saja nak bagi tahu bahawa saya ada bawa kalender untuk membantu pentadbiran pondok, namanya Pondok Al-Aminin, Lubuk Katak. Tahu Lubuk Katak? Kita apa? Sana pergi naik ke atas lagi ke apa? Ke timur. Naik belakang Pekan Tapak tu. Ada nama kampungnya Lubuk Katak. Tunggu di situ Allah Rahman meninggal. Yang dia yang mengasaskan pondok tu. Tuan Haji Amin. Tuan pondok tu namanya mana? Pondok Al-Aminin. Baik, untuk malam ni kita sambung pembacaan kita. Hadis yang kita nak baca pada malam ini ialah hadis yang ke 35. Hadis yang ke 35. Bulan sudah kita baca hadis yang ke-34. Malam ni yang ke-35. Ya. 34 sudah. Buat lain pada ustaz lain, kita lain dengan Macam mana buatnya? Saya bawa kitab lain. Jadi malam ni kita ambil hadis yang ke-35. 15 maksiat yang menurunkan bala. Kalau kita lakukan 15 perkara ini, Allah akan datangkan bala bagi kita. Bala tu musibah, bukan kayu bala. Kalau Allah bagi kayu bala, kaya kita. Ini musibah. Allah datangkan musibah. 15 perkara. Bala. Ini tulisnya bala, sebenarnya bala. Ada koma atas tu. Musibah, kemalangan, kesusahan, penderitaan, itu namanya bala ya. Kita baca hadis mana? An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u qila wa ma hiya ya Rasulullah wa ma hiya ya Rasulullah ya. Hiya tu apa dia ya tu wahai Rasulullah. Qala idza kana al-maghnam duru la'am wa amanatu maghnama wa zakatu maghrama wa ta'a ar-rajulu zaujatahu wa atta ummahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafaa abahu wartafa'atil aswatu fil masjidi wa kana za'imul qaumi arzalahum wa akrimal rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumuru labisal khariru walubisal khariru wattukhizatil qiyanu wal ma'azifu wala ana ikhru hadhil ummati awwalaha falyartaqimu inda dhalika
wal yartaqibu inda zalika. Okey apa? Rihan zihan hamra al am khasfan au masha au masha. Itu cakap Arabnya. Cakap Melayu entah. Saya pun tahu cakap Arab. Ustaz tahulah. Saya ngaji ke orang putih. Apa cakap Melayunya? Daripada Ali bin Abi Talib, menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sepupu kepada Rasulullah. Dia sepupu pun dia, menantu pun dia. Kerana isterinya anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Fatimah. Itu Ali bin Abi Talib. Abi Talib tu pak saudara Rasulullah. Orang yang mula-mula meluk Islam Ali lah. Di antara golongan pemuda. Dia 4 golongan yang mula-mula yang menerima Islam. Ya, golongan pemudanya diwakili oleh Ali bin Abi Talib. Golongan wanita dewasanya diwakili oleh Khadijah. Golongan orang dewasa lelakinya diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kanak-kanaknya diwakili oleh Zaid bin Sabit. Nah, itu dia. Orang yang pertama-tama menerima Islam. Ini Ali bin Abi Talib di antara yang pertama-tama menerima Islam. Ya. Namanya Ali bin Abi Talib. Dia menjadi khalifah yang keempat. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Mengapa tidak radhiyallahu anhuma? Kerana Abu Talib tu kita tak tahu sama ada Allah terima dia sebagai orang beriman atau tidak. Kerana dia dekat nak meninggal dunia, disuruh mengucap oleh Rasul, tak nak dia. Kerana di samping di dekat dengan dia tu, di samping dia tu ada Abu Lahab. Abu Lahab orang yang menentang perjuangan Rasulullah. Jadi dia malu dengan Abu Lahab, langsung tak nak sebut, tak nak mengucap dukungan syarat. Jadi banyak orang mengatakan dia meninggal dunia tanpa iman. Tapi ada juga yang mengatakan dia beriman. Jadi soalnya serahkan kepada Allah SWT. Yang kita katakan dia tak beriman lagi belum tahu. Allah kalau kata nak bagi dia beriman boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh kita radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma bukan. Dia tak masuk. Dia hu aja, itu Talib aja, apa nak Ali aja dapat. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Tapi kalau Ibnu Umar, itu dapat radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, itu radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara. 15 perkara ni ya. Maka bala mesti akan turun kepada mereka. Layaklah menerima dia tu bala dari Allah SWT. Bila berlaku 15 perkara ni. Yang pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang yang tertentu sahaja. Harta negara itu orang yang tertentu saja ada. Siapa yang rapat dengan pemimpin sendiri, itu aja berkisar dia kepada mereka ya. Orang lain tak masa. Orang macam kita, orang awam macam kita ni ngedit tengok, tahu ngedit? Bedik tengok, ngedit ya. Tak dapat bahagian ya. Yang dapat hanya golongan-golongan tertentu sahaja. Golongan atasan, golongan pemimpin. Golongan apa namanya? Golongan-golongan yang penguasa dan sebagainya. Itu yang dapat ya. Orang awam macam kita ni gedit je, tak dapat apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Dia ada amanah, dia pegang jawatan yang penting. Ya. Bendahari dalam satu-satu pertubuhan. Bendahari dalam satu satu organisasi yang besar. Atau jadi menteri, atau jadi pemegang amanah. Tapi dia khianat dengan amanah itu. Dia berlaku itu. Patutnya dia memelihara
pertubuhan itu. Dia yang memelihara organisasi dia tu, tapi dia yang yang menguntungkan diri dia aja. Jadi satu sumber keuntungan. Dia jadi benari itu jadi untung. Mengayakan diri dia aja. Ada tak berlaku dalam negara kita ni? Ada ya. Orang tertentu aja yang dapat keuntungan. Yang lain tu macam kita ni, nengok aja lah ngedit je no. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Kita bagi zakat tu seolah-olah kita bagi hutang dengan dia. Padahal zakat tu bukan hak kita. Harta yang kita zakat tu bukan kita punya. Yang punya siapa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nanti kita urai insya-Allah. Tapi dia anggap macam dia bagi hutang pada orang tu lah. Padahal orang tu bukan nak hutang, orang tu menerima hak dia. Itu zakat. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isterinya. Ini queen control. Tahu queen control? Tahu. Yang kuasa sana. Yang ini dengar cakap ya. Lah ada orang itulah. Padahal antara lelaki dan wanita, lelaki jadi apa? Lelaki itu patut jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin kepada kaum wanita. Ini dah wanita yang mengambil keputusan, yang memberi keputusan. Suami ikut je. Iyalah. Ada orang itu. Queen control. Takut bini. Iyalah. Ayah ikut saya, bukan ayah dah. Suami tak ada kata ayah. Isteri kata ayah. Teman ikut dia cakap mungkin. Tu je. Penyakit apa tu? Penyakit TB. Dia dengar apa tadi? Penyakit apa? TB. Apa TB? Takut bini. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibunya. Anak tu tak nak dengar cakap mak. Dia nak pergi mana dia pergi aja. Anak putus tali. Dia tak mau dengar cakap orang tuanya. Sedangkan anak tu mesti taat kepada kedua ibu bapa ya. Nanti kita uraikan insya-Allah ya. Anak derhaka kepada ibunya. Ini berlaku tidak? Banyak berlaku ya. Tidak banyak kan? Anak ada yang meletakkan bapa antu di masjid. Setengah jam kan saya ambil katanya. Bertahun-tahun orang tua tu ditinggal di masjid tu. Tak ada kami tu. Ya kita baca surah khabar kita tahulah. Dia letak rumah hantu tu kerana dia tak nak melihat. Jadi letak rumah hantu tu Saya dah tua, tak tahulah anak-anak saya suruh letak saya ke situ kita Allah malam. Kita tak tahu. Ini dia. Jadi derhaka kepada ibunya. Yang keenam, sedangkan ia berbaik-baik dengan kawan-kawannya. Kalau nak kawan, mana saja. Nunggu je tu kedatangan kawan tu. Nak bawa dia ke sana kemari. Dengan member-membernya, dengan geng-gengnya. Kalau apa itu ada berlaku, tapi mak bapak tak ingat. Derhaka kepada mak bapak. Tengkin mak ada. Tengkin ayah ada. Nampur pun ada. Nikam pun ada. Nikam mak tu nikam bapak ya. Tapi dengan kawan-kawan, baik-baik penuh. Ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Dengan ayah lagi suka. Dia tahu ayahnya garang. Antara mak dengan ayah, yang mana garang? Ayah garang. Itu sebab anak-anak selalunya, dia kalau ada benda-benda rahsia nak dia kabur pada mak ke kabur pada ayah? Kabur pada maknya. Apa-apa pun mak je. Mak, saya buat gini. Mak, saya nak kahwin. Ayah dengar berita aja. Ya saya anak-anak saya kahwin semua. Mak aja ngapa kan? 7 orang anak saya. 6 tinggal. 6 tu dah kahwin belaka.
Dah beranak belakang. Semua yang ngabaunya mau aja. Sekali lagi ada orang dari Anu datang, kata, nah, betul datang. Kenapa? Nak minang anak. Saya pun tak tahu. Minggu depan kita pergi ke sana ya, kita pergi Perlis. Anak saya seorang kahwin orang Perlis tau. Kenapa ya? Anu tu, anak tu nak kahwin dengan orang Perlis tu. Saya baru tahu. Dia nak ngabau saya, dia ngabau dengan mak dia. Nah, itu mak dengan ayah. Jadi dia jauh dengan ayah. Kalau dia datang bagi duit, mak ke ayah dia baginya. Ha, mak, ayah, ngedate aja lah ni. Sama saya ni. Ha? Bila anak bagi mak aja. Ha? Hati abah tak bagi ke? Abah banyak duit gitu dia. Tak merasa apa ya. Tapi dapat juga lah. Lele-lele mak bagi juga. Ha, itu dia ya. Dia jauh dengan ayahnya. Nah, yang gimana? Ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang ke-8, suara sudah ditinggikan dalam masjid. Dalam masjid, sembang kuat no. Orang tengah semayang tu boleh pang cerita. Macam-macam cerita. Cerita bola sepak lah. Cerita sepak takraw lah. Cerita hoki lah. Cerita rugby lah. Macam-macam. Cerita badminton. Cerita ikan lah. Berikan ini. Dan sebagainya. Dalam masjid. Orang tengah semayang. Orang nak baca Quran, tapi dia cerita-cerita dengan suara yang tinggi, mengganggu orang-orang yang ada dalam masjid, nak iktikaf, nak zikir dan sebagainya. Nah, yang ke-9, yang menjadikan ketua satu kaum adalah orang-orang yang terhina di antara mereka. Ya, terhina jadi pemimpin. Nah, kaki judi jadi pemimpin. Kaki rasuah jadi pemimpin. Baca Quran tak erti jadi pemimpin. Itu yang banyak mempertikaikan hukum Islam tu. Ada yang minta tafsir disemak semula dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka tak faham. Menghina Quran pada. Atau menyamakan Islam tu dengan agama-agama lain. Dia jadi pemimpin. Nak ambil hati semua orang. Apa kata dia? Semua agama adalah baik. Dengarlah lo, tuan-tuan. Semua agama adalah baik. Betul ke tu? Tak betul. Yang baik hanya Islam aja. Nah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Yang lain Tuhan tak redha. Tak suka. Islam aja yang Allah redha. Lagi apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nah, itu yang 9 ya. Jadi ketua, siapa yang rajin cakap, orang tu lantik. Siapa yang kuat cakap, orang tu yang lantik. Yang dia itu langsung tak ada lantikan, tak ada apa-apa ya. Nah, bila dia lantik, dia lah yang paling hina, yang paling buruk akhlak ni. Nah, bila lantik. Itu yang ke-9. Yang ke-10, seorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Kalau orang tu masyhur dengan kejahatannya, orang takut ke dia. Nah, ini berlaku ni. Saya tahulah ada satu orang takut dengan dia kerana dia terkenal dengan kejahatannya. Terkenal dengan dia kaki curi, kaki pukul pun dia. Orang takut dengan dia, orang muliakan dia. Nah, kerana takut dia melakukan kejahatan terhadap mereka. Yang ke-10. Yang ke-11, khamar. Khamar tu arak. Nah, ini tak ada lah. Sini tak ada. Kampung-kampung ni tak ada. Tapi di bandar. Ya. Khamar sudah diminum di merata tempat. Di mana-mana. Ya. Di naik kelab ada tak jual khamar? Di naik kelab ada tak jual arak? Ada. Nah, di tempat-tempat perjudian ada tak? Sekarang ni kedai runcit pun ada. Ya. Baru lagi dan Sarawak Khabar. Ya. Dan Sarawak Khabar baru lagi dibatalkan apa? Larangan untuk menjual arak di kedai-kedai runcit. Di Kuala Lumpur kan. Dibatalkan. Larangan tu dah dibatal. Boleh beli arak. Kedai runcit boleh, supermarket boleh, di mana-mana boleh ya.
Karena arak dah tidak benda larangan dah. Di mana-mana. Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai. Orang lelaki pun pakai sutera juga. Padahal orang lelaki apa hukum pakai sutera? Haram. Orang perempuan tak apa, harus. Orang lelaki haram. Tapi pakai juga, orang lelaki pakai juga. Pelakon-pelakon pakai. Kerana sutera tu dia apa? Berkilat-kilat je dah. Bercahaya-cahaya. Ada yang lembut, ada yang tebal dan sebagainya. Itu sutera. Yang ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Artis disanjung-sanjung. Ya ke tak? Siapa bintang pujaan kamu? Bintang pujaan saya ialah Michael Jackson. Bintang pujaan saya ialah apa? Itu sebutlah apa namanya? Patutnya siapa bintang pujaan saya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa bintang pujaan kamu ialah Umar Ibn Khattab. Siapa bintang pujaan kamu ialah Ali bin Abi Thalib. Patutnya itu bintang pujaan. Nabi Rasulullah apa? Apa kata Nabi? Ashabikan nujum. Sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihim ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana sahabat, dan saya kamu akan dapat petunjuk. Jadi patut bintang pujaan kita siapa? Bilal bin Rabah. Walaupun dia orang hitam. Hamba asalnya. Tapi jadi tukang azan Rasulullah yang pertama. Waktu itu bintang pujaan kita. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia terus akan buat maksiat. Niat nak buat maksiat pun tak ada. Sampai Rasulullah jamin. Rasulullah tengah ngajar. Macam saya ngajar ni. Tiba-tiba dia berhenti. Nanti akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga. Sampai orang tengok siapa datang. Dia kata, dia. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Esoknya Rasulullah ngajar lagi. Dia berhenti juga. Tengah ngajar berhenti. Nanti akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga ni. Datang seorang. Tengok dia je. Rupanya semalam juga. Sa'ad juga. 3 hari betul-betul. Nanti akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga. 3 hari Sa'ad bin Abi Waqqas muncul di hadapan sahabat-sahabat. Tahulah mereka bahawa dia yang dimasukkan Rasulullah itu menjadi ahli syurga. Dijamin syurga. Dan dia ni juga salah seorang daripada yang dijamin syurga, masuk syurga tanpa hisab. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang yang iri hati, bukan deki tau, iri hati. Dia nak tahu apa rahsia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai apa? Sampai Nabi jamin dia tu masuk syurga tu. Apa rahsianya? Dia pun pergi jumpa, pura-pura jumpa dengan Sa'ad. Wahai saudara, bolehkah saya bertamu di rumah saudara selama 3 hari 3 malam? Katanya. Sa'ad kata boleh lah, datang. Yang pergi siapa? Anak kepada Sayyidina Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Lebih dikenal dengan nama Ibnu Umar. Datang kata. Bila malam-malam Abdullah bin Umar ni tak tidur. Apa buatnya? Nengok, ngintai apa jenis ibadah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Rasulullah jamin dia masuk syurga. Cari tengok, tak ada apa pun. Mayang macam biasa aja. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dulu paling malas, paling tak guna, paling paling curut. Mereka itu semua sekali semayang mereka yang sunat-sunatnya 1 malam 100 rakaat. 100 rakaat semalam. Itu yang paling malas tu, yang paling tak guna tu, yang paling curut tu. Yang lebih tu kira lah, yang tak tidur ada. Ada yang wudu isyaknya boleh bawa ke subuh. Wudu isyak boleh bawa ke subuh. Ada yang jenis itu. Maknanya dia malam-malam tak tidur, ibadah je. Sini ada apa tu angkat tangan? Sini angkat kampung, mana dia orang? 100 rakaat. Kalau kita boleh 100 rakaat, kata dia orang gila kita ni. Kamu tak ada kerja lain ke? Semayang aja. Wirid aja, beribadah aja. Cukup aja dah. Sudah cukup 3 hari, dia jumpa balik dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudara Sa'ad, saya minta maaf lah. Saya nak bertamu di rumah saudara ni bukan kerana apa. Saya nak tengok apa di ibadah kamu tu.
yang boleh menyebabkan Rasulullah jamin kamu menjadi ahli syurga? Ya ke? Betul aku dah dengar kata dia apa Ibn Umar. Kalau saya lah kata. Kalau saya aku betul datang haji waham kata. Ustaz ni dijamin masuk syurga. Ada orang apa Rasulullah apa betul tak? Apa kata cakap saya betul? Ini kau baru tahu. Apa saya dah lama dah tahu lah. Itu kalau saya. Tapi apa kata Sa'ad? Alhamdulillah. Tak ada boleh dia sombong. Tak ada boleh dia action. Ya, Alhamdulillah. Ya. Apa rahsia saudara kata dia Abdullah bin Umar yang menyebabkan Rasulullah jamin masuk syurga? Jawab dia Sa'ad, ibadah saya macam kamu tengoklah, tak lebih tak kurang. Macam itulah. Atas Rasulullah jamin kamu syurga tu sebab apa? Mungkin aja. Saya tak tahu kata dia Sa'ad. Saya ni tak usahakan nak buat maksiat. Niat nak buat maksiat antara. Dalam hati saya tu sentiasa nak buat kebaikan je. Nak buat maksiat antara. Mungkinlah kerana itu saya dijamin Rasulullah masuk syurga. Memang ya kan? Dia niat nak buat jahat antara. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana-mana tak apa. Nak orang siapa? Itu yang ke-13. Artis jadi sanjungan. Kita hari ni artis jadi sanjungan. Sekarang ni baru ada orang menyanjung penasib-penasib. Itu bagus tu ya. Penasib-penasib. Baru ada orang apa memuji penasib-penasib. Ya. Reda artis saja. Penyanyi aja. Penari lah tu. Dan sebagainya. Elvis Presley. Itu sanjungannya. Kenal? Tak kenal ke Elvis Presley? Ya, lagi siapa? The Beatles. Orang Melayu tak nak saya sebutnya. Tengok-tengok orang putih. Orang Melayu kadang ada yang tersenggung ya. The Beatles. Betul tak? Cliff Richard ya. Cliff Richard. Betul tak? Doris Day. Tahu Doris Day? Tak kenal, tak pernah dengar Doris Day. Yang nyanyi lagu Qui Sera Sera tu. Qui Sera Sera, whatever will be, will be. The future is not ours to see. Qui Sera Sera. Dia nyanyi sedap, dia bukan saya nyanyi kan. Saya tak sedap pun. Itu Doris Day. Marilyn Monroe. Siapa tak kenal Marilyn Monroe? Berdoa kalau tak kenal. Itu jadi apa? Jadi pujaan umum ya, disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Sekarang ni main muzik sajalah. Ya tak? Kahwin aja dia muzik lah tu. Deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa maksud neraka? RM30,000 dia menyewa kugiran untuk memainkan muzik di majlis perkahwinan anaknya. RM30,000 dah dia belanja untuk membeli tiket neraka. Siapa nak? Kalau hendak bunyi-bunyian tak apa, tapi buatlah nasyid tak apa ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Nak kata nak? Ini dah. That's the way I like it. Dan sebagainya. Yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat atau menyalahkan generasi pertama sahabat-sahabat. Mereka menyalahkan dulu. Ya, semua orang dulu tak betul. Sampai Nabi pun dipertikaikan. Ada dah sekarang ni gerakan anti hadis? Ada. Anti ulama lagi banyak. Imam Ghazali dipertikaikan. Imam Syafi'i dipertikaikan. Imam Hambali dipertikaikan. Imam Maliki dipertikaikan. Tak usah mazhab-mazhab lah kata dia. Ya. Ada orang cakap tu, jangan pakai mazhab. Kita ikut hadis dan Quran dah. Sedangkan dia baca Quran tak betul. Nak ikut Quran, baca Quran tak betul lagi. Tak usah nak tafsir dan nak hafal dan sebagainya. Hadis pun tak tahu.
Sedangkan ulama-ulama dulu macam mana? Imam Syafi'i tu tahu. Dia umur 8 tahun dah ngajar Quran. Hafal dan ngajar. Umur 8 tahun tahu. Kita yang cakap ni 80 tahun. Baca masalah je lagi. Tak betul lagi. Begitu dah. Bila 15 perkara ini berlaku, maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah. Rihul akhmar namanya, angin merah ya. Angin merah atau gempa bumi. Sekarang ni gempa bumi kata-kata ada dah. Gunung Agung tu setiap kali ada je gempa bumi ya. Atau gempa bumi ataupun mereka akan diroboh menjadi makhluk lain. Itu diubah. Jadi babi apa tak? Jadi beruk. Lagi apa? Jadi anjing. Jadi keldai. Akan roboh menjadi makhluk yang lain. Tak jadi manusia lagi dah. Baik, keterangannya. Dunia pada hari ini telah membuat segala apa saja yang sebenarnya dah ada dibuat oleh manusia ya. Segala apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dah dibuat orang. Ya. Harta negara dah beredar di kalangan orang tertentu saja sedang berlaku. Ya, amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Dia pegang suatu jawatan, dia beruntung di situ. Lagi apa? Zakat dijadikan macam bagi orang berhutang aja. Suami penyakit apa? Apa penyakit suami tadi? TB. Suami penyakitnya TB. Apa TB? Takut bini. Bini tak tudung nehen lagi ya. Bini tak tudung tu. Udahlah tak tudung. Pakai pula t-shirt. Depan tulis apa? Depan tulis apa? Jenuh orang ngajar dia katakan. Salah. Depan tulis apa? Kiss me. Depan tulis apa? Tanya orang sana pula. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? Pandai. No problem. No problem. Kiss me, no problem. Itu. Suami nyongeng, senyum. Bawa naik motor tu. Rong. Bawa naik motor sana kemari. Ya. Suami jenis itu namanya apa? Dayus. Tahu Dayus? Orang yang membenarkan orang yang dia berkuasa atasnya melakukan maksiat di atas kebenaran dia, orang itu dipanggil Dayus. Orang Dayus la yadkhulul jannah, tak akan dapat masuk syurga. Di pintu syurga itu ada tertulis anti haram alat duyus. Kamu diharamkan ke atas orang-orang yang dayus. Ditulis pintu syurga tu. Kamu diharamkan untuk orang-orang yang dayus. Itu orang dayus ya. Jadi sedangkan itu yang berlaku sekarang ni. Suami memperturutkan kehendak isteri. Anak derhaka terhadap ibunya atau ayahnya. Ibu ayah lah. Sedangkan apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya mereka itu tua, salah seorang mereka itu tua atau kedua-duanya mereka itu tua di bawah jagaan kamu, jangan kamu berkata kepada kedua-duanya dengan perkataan uff. Apa uff? Uff tu apa? Ungkapan bantahan yang paling ringan. Uff. Ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan kamu kata kepada kedua-duanya perkataan uff. Uff tu tanda bantahan yang paling ringan, yang paling lembut pun tak boleh. Lebih lagi kalau nangkit otot ni. Lagi sampai kita boleh ya. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking-tengking mereka, jangan kamu herdik-herdik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, maka berkatalah kamu kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Cakap nama bapa yang lemah lembut. Jangan nengkin, jangan herdik. Cakap kuat. Hati bapa tu dah tua pekak pula tu. Mak pun dah tua pekak pula tu. Jangan. Cakap kuat lain. Yang salah nengkin. Cakap kuat tak ada salah. Mak dia makan. Itu cakap kuat kan mungkin. Cakap kuat tak apa ya. Yang salah mak lekatlah orang menunggu ni. Orang pulau ni. Itu yang salah ni ya.
Ayah mau betul. Ayah, lekaslah. Orang mana ni? Nunggu dia je. Esok-esok jalannya. Itu mungkin. Itu salah tu. Bagi apa? Itu kontur ya. Akhir zaman ni banyak orang yang derhaka kepada ibu dan bapa ya. Allah dah kabur dalam Quran pada ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi. Likulli imri'in minhum ya'nun yughnihi ya. Sya'nun yughnihi. Likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi. Ya. Pada hari itu mereka yauma yafirrul mar'u min akhihi, masa itu mereka dah tak kenal saudara-saudara mereka, adik-adik dah tak kenal, wa ummihi wa abi, maknya dan bapa dia tak kenal, lupa mungkin jangan bapa dia, wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat pun dah lupa, dan juga anak-anak pun dah tak ingat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu sebenarnya ayat tadi ya. Mereka itu tidak sesuatu itu hanya memikirkan huru-hara yang dahsyat. Lepas ni apa? Lepas nak jadi apa? Lepas nak jadi apa? Itu bila berlaku ditiup sangkakala yang pertama ya. Alright. Jadi sedang berlaku ya. Jadi dah dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Cuma mungkin belum sampai pada peringkat akhir. Belum lagi lah. Ya, Dajjal belum turun. Nabi Isa belum turun dari langit. Ya, lagi apa? Nabi Imam Mahdi belum muncul lagi. Tapi tanda-tanda yang lain dah ada. 15 perkara ini dah berlaku belum? Banyak yang sudah berlaku ya. Bukan semua lah, tapi banyak yang sudah berlaku. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan yang melakukan 15 perkara itu ya. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Tak ada. Mana setuju belakang lah? Has anybody got any problem? No problem. Artinya pandai-pandai belakang lah. Bangga saya ni. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Terang hati benar. Dapat aja. Memang betul pun. Kalau semua dapat, murid-murid bijak-bijak belakang. Kalau seorang pun tak dapat, cikgunya bingung. Faham dia kata ni? Itu hari ni betul berlaku. Kalau murid ni dia ajar dapat, nanti dapat. Seperti apa? Murid-murid ni pandai-pandai belakang, bijak-bijak belakang. Kalau seorang pun tak dapat, apa ni? Menung menyapa tak dapat. Tanda apa? Tanda cikgunya bingung. Jadi cikgu tak ada kredit. Tak ada dapat apa-apa faedah daripada majlis-majlis seperti itu ya. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Sebelum itu kalender tu ya. Kalau anda ambil, kalau tak anda pun tak apa. Tak ambil pun tak apa ya. Kalau anda ambil duit ni masuk duit dalam tu. Ada duit di dalam tu. Kalau tak ada duit ambil free. Boleh free tak apa. Saya bayarkan. Ni banyak duit dalam tu. Tak apa. Tapi kalau ada lebih, saya bagi balik pada pondok tu ya. Sana pun gitu juga. Boleh ambil ya. Sekian dulu. Sekali lagi ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir